Isyak jangan balik dulu. Seperti biasa. Kita ada, jom makan. InsyaAllah. Jadi, dengan segala hormatnya, dipersilakan. Fadhil Mastur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah berikan dia faham dalam urusan agama. Dan juga dikurniakan kepada kita semua insya-Allah akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Yang ini yang kita bimbang kadang-kala di dalam kita memperjuangkan agama, di dalam kita mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita sampai pada satu keadaan yang tidak ideal, yang mana akhlak kita jauh daripada akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus kepada nazir masjid, bekas rakan sekerja yang saya hormati, Dr. Din, dan juga ahli jawatankuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, pemimpin-pemimpin masyarakat dan sekalian yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam hari Merdeka pada malam ini, yang mana saya sebenarnya telah menyediakan slide ya, untuk ditayangkan isu mengharmonikan khilaf ini. Tinggal lagi katanya ada masalah kabel ya. Itulah hidup ni, kalau kabel tak baik itu kurang tercapai cita-cita dan tujuan. Kena pastikan kabel kita tu maintain ya. Baik. Dan memang dalam Quran pun begitu. Untuk kita bahagia, tidak hina di dunia ini adalah hablum minallahi wa hablum minan nas. Baik. Sekarang ni tajuk yang diberi kepada saya itu spesifik, dan saya dimaklumkan maksimum kalau kuliah khas ini sampai 9.15. Dan tadi pun katanya seperti biasa ada jamuan makan. Kalau macam tu elok jemput saya selalu ya, kalau dah seperti biasa tu jamuan makan. Saya ingat ni kali kedua saya berkuliah di sini, kuliah maghrib. Baik. Soalan ataupun tajuk, mengharmonikan khilaf boleh atau mustahil? Jadi sebelum kita pergi pada menjawab isu ini, pertama kita kena faham dahulu apa dia khilaf. Dari segi bahasa, khilaf ini merujuk kepada sesuatu yang ada pertikaian, ada perselisihan, ada perbezaan, bahkan barangkali ada percanggahan. Ini boleh jadi disebabkan oleh kerana tabiat manusia berbeza latar belakang, berbeza tahap ilmu, berbeza pengalaman, dan juga berbeza sudut pandangan. Kan selalu orang letak misalnya gambar
Gambar macam ni. Dia tanya half full ataupun half empty. Jadi ada orang tengok separuh penuh, separuh kosong. Jadi sudut pandangan juga boleh menyebabkan khilaf, perbezaan. Cuma persoalan, bagaimana boleh berlaku khilaf di dalam agama? Agama Islam lah secara khususnya, sehingga terbentuknya mazhab-mazhab yang pelbagai. Sedangkan kalau kita tengok sepintas lalu, agama ni tidakkah puncanya adalah wahyu? Agama kita, agama Islam ni punca adalah wahyu, iaitu daripada Al-Quran dan Sunnah, daripada Allah yang satu, daripada Nabi yang satu. Jadi kenapa masih ada khilaf? Dan adakah boleh ataupun adakah mustahil diharmonikan khilaf-khilaf yang berlaku dalam perkara agama ini? Baik, sebelum kita jawab, pertama kata kunci dia adalah diharmonikan, bukan dihapuskan. Bukan kita kata adakah boleh dihapuskan khilaf, mana as if kita dah take for granted khilaf tu memang ada. Cuma kita nak tanya, dalam keadaan ada khilaf macam ni, ada dialog, ada debat, ada pertikaian, ada kritik mengkritik antara satu sama lain, tak boleh ke diharmonikan? Itu soalan dia, bukan dihapuskan. Maknanya seolah-olah kita take as given lah, khilaf tu akan ada. Yang kedua, kita nak faham makna mustahil. Sebab soalan dia, mengharmonikan khilaf ni boleh atau mustahil? Maka kita kena jelas terlebih dahulu, mustahil yang dimaksudkan di sini bukan mustahil daripada sudut ketetapan akal, bukan hukum akal, tetapi mustahil daripada segi realiti. Dia panggil hukum adat. Kebiasaannya adakah mustahil atau tidak? Ataupun mustahil daripada sudut ketetapan syarak. Ya. Sebab mustahil yang biasa kita guna adalah mustahil akli. Kan hukum akal ada 3. Satu, wajib, maknanya sesuatu yang akal tidak boleh terima tiada. Akal kata mesti ada. Wajib akli. Lain wajib syarak. Wajib syarak buat dapat pahala, tak buat berdosa. Maka lawan daripada wajib akli yang tidak menerima nafi, mesti ada, adalah mustahil. Mustahil itu adalah yang tidak menerima ada. Memang tak ada. Itu makna mustahil. Adapun yang boleh ada, boleh tak ada, itu adalah jaiz. Harus. Umpamanya, wujudnya makhluk ni harus. Satu orang baru kahwin minggu lepas. Agak-agak setahun lepas daripada dia kahwin tu, akan ada anak atau tidak? Harus. Tak mesti ada anak dan tak mustahil ada anak. Boleh jadi. Ini namanya hukum akal. Jadi bila kita sebut tentang mustahil di sini, bukan mustahil akli, kerana ada benda yang tidak mustahil dari segi akal, tapi mustahil dari segi adat. Contoh, boleh atau tidak seorang manusia terwujud tanpa ada ibu bapa? Mustahil. Mana boleh tak ada ibu bapa wujud manusia? Itu mustahil adat, bukan mustahil akli. Akal boleh terima kerana Allah Ta'ala maha berkuasa menciptakan manusia tanpa ibu dan bapa sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Boleh tak satu orang perempuan melahirkan anak tapi tidak ada suami? Bukan tidak ada suami makna anak luar nikah, tidak. Memang tak pernah bersama dengan lelaki. Tiba-tiba dapat anak, mustahil. Macam mana pun dia mesti ada hubungan intim dulu antara wanita dan lelaki baru dapat anak. Mustahil di situ, mustahil adat. Kebiasaannya tak akan. Tapi akal boleh terima. Kerana Allah Maha Berkuasa menciptakan, kalau tanpa ibu dan bapa seperti Nabi Adam alaihissalam pun Allah boleh ciptakan. Apa masalah Allah ciptakan seorang manusia dengan dilahirkan oleh ibu tanpa bapa sebagaimana berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, maknanya kalau begitu tidak mustahil, tapi adat mustahil. Jadi kita nak fokus di sini bukan akli. Dari segi akal, ya kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia jangan kata harmonikan khilaf. Tak ada khilaf langsung pun boleh. Jadi kita tak nak fokus yang itu. Kita nak fokus dari segi kebiasaan, realitinya, boleh atau tidak boleh kita harmonikan, atau dari segi syarak bagaimana. Baik. Jadi dari segi akal kita dah sebutkan tadi, boleh mengharmonikan khilaf, bahkan menghapuskan khilaf juga tidak mustahil. Misalnya firman Allah Ta'ala, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Walau syaa rabbuka, kalau Allah kehendaki, nescaya Allah jadikan manusia ni satu umat yang satu.
Tak ada lagi puak-puak, tidak ada lagi parti-parti, tidak lagi kelompok-kelompok, semua senada, semua seia sekata kalau Allah kehendaki. Berarti tidak mustahil. Tidak akan Allah kehendaki sesuatu yang mustahil. Tidak ada ayat Quran yang mengatakan kalau Allah Ta'ala kehendak, nescaya Allah lahirkan anak. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, nescaya Allah akan lahirkan anak. Tidak ada. Karena anak bagi Allah itu mustahil. Itu syirik. Syirik bagi Allah itu mustahil. Bahkan ada orang mendakwa, ini akidah yang bid'ah, kata dia kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah boleh duduk atas makhluk dia. Allah boleh duduk atas sayap nyamuk, tak ada masalah. Itu mustahil. Beradanya Tuhan yang Maha Pencipta atas makhluknya, itu mustahil. Maka tidak ada dalam Quran begitu. Tapi bersatunya manusia sebagai satu umat yang satu, yang tidak ada khilaf, yang tidak ada pertikaian, dari segi akal tidak mustahil. Sebab itu Allah sebut walau syaa rabbuka, kalau Allah Ta'ala berkehendak, kehendak Allah itu hanya bergantung dengan perkara yang mungkin. Tidak akan kudrah iradah Allah bergantung dengan yang mustahil. Berarti boleh sahaja manusia itu tidak ada khilaf. Apatah nak harmoni lagi mudah. Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi realiti yang Allah takdirkan, manusia itu tak putus-putus ada khilaf sesama mereka. Atas sebab apalah. Jangan kata sebab politik, jangan kata sebab berebut peluang bisnes, ya. Sesama suami isteri yang dah lama kahwin pun kadang-kadang khilaf nak balik raya tahun ni, nak balik kampung siapa. Padahal dah banyak tahun kahwin, nak khilaf apa lagi. Buatlah satu sistem, kan. Tapi kadang-kadang khilaf juga. Padahal kata orang bukan tidur semantal tu teruk sangat. Tidur sekatil, batal lah dan lain-lain juga. Sempit kalau tidur semantal. Jadi masih lagi khilaf atas sebab-sebab tertentu. Baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, mana boleh jadi manusia ni tidak ada peperangan, tidak ada perbalahan. Setelah datang keterangan tu manusia semua bersatu di atas keimanan. Akan tetapi mereka masih lagi ikhtilaf. Faminhum man aman, antara manusia itu ada yang beriman, wa minhum man kafar, tapi masih walaupun kita kata dah jelas tentang kebenaran Islam ini, masih ada yang kufur. Walau sya'allahu maqtatalu, sekali lagi Allah ulang, kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya mereka tidak akan berperang berbalah sesama mereka. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi kita lihat dari segi realiti, ini hukum adat ya. Hukum akal kita dah selesai ya. Kita kata tak mustahil. Kalau Allah Ta'ala kehendaki boleh saja tidak ada khilaf. Kalau Allah Ta'ala kehendaki boleh saja khilaf yang ada itu harmoni. Tapi dari segi realiti dan juga dari segi ketetapan syarak, kita akan dapati bahawa khilaf ni ada dua. Ada khilaf yang boleh diharmonikan dan ada khilaf yang mustahil diharmonikan. That's the reality that we have to accept. Okay? Sebab bila khilaf itu berlaku dalam perkara furu', perkara cabang, ya, kalau kita sebut dalam bab fiqh lah, kebanyakannya itu boleh diharmonikan, tidak mustahil. Dalil, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Diberitahu kepada kita oleh as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan, junjungan Nabi SAW, apabila seorang hakim, seorang mujtahid, dia beristihad. Dia nak cari apa kebenaran dalam satu isu. Lalu benar, istihad itu kena dengan apa yang sebenarnya, maka baginya dia akan dapat 2 pahala. Sebaliknya, kalau dia beristihad, tiba-tiba salah, dia dapat pada natijah yang tidak betul, maka dia dapat 1 pahala. Berarti kalau salah pun masih dapat 1 pahala, khilaf itu boleh diharmonikan. Yang inilah disebut oleh sebahagian ulama konsep berlapang dada di dalam menangani khilaf dalam perkara-perkara cabang. Contoh ya, kita sembahyang subuh, sunat ke tak sunat baca doa kunut? Khilaf, ini benda lama. Ada pula orang zaman sekarang datang, dia kata sebenarnya dalam masalah kunut, yang kuat adalah yang tak baca. Sebabnya begini-begini, tak payah. Sebelum pada kamu pun dah ada ulama sehebat Imam Abu Hanifah, dah ada ulama sehebat Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendirian macam itu. Iaitu yang kuatnya tak payah baca kunut.
dan tidak menyelesaikan khilaf. Kerana khilaf tu boleh harmoni, boleh coexist. Yang kata sunat baca doa kunut pun ada dalil-dalil dia. Yang kata sunat baca doa kunut guru pada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Yang kata tak sunat murid beliau. Masing saling-saling menghormati. Berarti kalau yang berijtihad itu betul dapat 2 pahala, salah masih dapat 1 pahala. Jadi benda macam itu tak payah diperbesarkan, masing-masing beramallah dengan mazhab masing-masing. Yang taklid mazhab Syafi'i beramal dengan kata doa kunut itu sunat. Tak payah komplain kawan hamba Allah tu orang Bangladesh, orang Pakistan di mazhab Hanafi. Hang ni pemalas tu, kunut bukan panjang pun, bacalah woi. Lah, nak baca apa di sisi dia tak sunat. Dan dia pun jangan komplain kita. Apa ni kamu duk baca kunut bukannya sunnah pun, ni bid'ah ni. Tak payah. Ini benda khilaf. Perkara-perkara cabang. Biasanya dalam fiqh. Tapi bukan semua perkara fiqh tu cabang. Ada perkara yang dipanggil usulul furu'. Perkara asas dalam cabang. Fiqh tu cabang. Dia bukan iman, dia tentang amalan. Tapi ada perkara asas tidak boleh khilaf. Misalnya wajib sembahyang 5 waktu. Belapang dada lah saya. Ana pegang wajib 3 waktu. Belapang dada apa? Benda ni perkara asas. Wajib puasa bulan Ramadan. Yalah antum pegang yang tu tak apalah. Ana pegang puasa Rabiul Awal yang wajib. Tak boleh. Kerana itu adalah perkara yang asas. Antum orang nak pegang haji pergi ke Kaabah tu terpulanglah. Nak tunggu visa banyak tahun lagi. Tapi ana pegang janji niat ikhlas haji di Pulau Pinang pun boleh. Kan ada di kampung Seronok. Ya, kumpulan taslim. Ya, haji di Pulau Pinang senang, tak payah visa, tak payah beratur. Ya, seronok sungguh. Nama pun kampung Seronok. Tapi akhirat seronok tak seronok, hang tengok ya. Itu tak boleh. Belah pandada lah. Saya depa nak haji Pulau Pinang tu depa punya pandangan, ijtihad depa sendiri tak ada. Kerana itu usulul furu'. Perkara yang telah diterima sebagai ijma', konsensus. Tiba-tiba kita kononnya nak berlapang dada dengan khilaf, itu bukan tempat dia. Sama juga perkara usul, iaitu perkara akidah, ada yang usulul usul, yang tu tidak boleh diharmonikan. Kita ambil contoh yang ekstrim teruslah ya. Ada orang percaya bahawa Tuhan wujud. Golongan etis dia kata Tuhan tak wujud. Tak percaya, kita berlapang dada. Yang kata Tuhan tak wujud pun mungkin betul, yang kata Tuhan wujud pun boleh jadi betul. Bukan macam tu bang. Ini perkara asas, Tuhan wujud ke tak wujud. Ataupun yang katakan Tuhan esa dan Tuhan banyak. Itu bukan tempat untuk mengharmonikan. Tapi bila kita kata tidak diharmonikan dari segi khilaf, bukan bererti sentiasa mesti berperang. We can still coexist. With that kind of differences, we can still coexist. Tapi tetap kita tidak boleh terima kebatilan macam itu. Ataupun sekarang macam ni kan orang kata kita kena iktiraf hak transgender. Sebab itu kan dia sendiri yang rasa dia seorang wanita yang terperangkap dalam jasad lelaki. So kalau dia dah rasa macam tu, siapa kita nak paksa dia supaya dia jadi lelaki juga? Bukan kita paksa bang. Jangan terjuntai depan tu benda. Memang dia lahir lelaki. Macam mana pula dia boleh kata dia perempuan dalam jasad lelaki? Kalau pakai idea macam tu, banyak orang boleh kata dia somebody else dalam jasad orang lain. Ada satu penyakit, dia kata dia orang cacat terperangkap dalam jasad orang yang sempurna. Jadi dia akan potong kaki dia sendiri, dia akan butakan mata dia sendiri. Because dia kata dia punya inner self adalah orang cacat. Cuma dia terperangkap dalam jasad orang yang sempurna. Bayangkan. Katalah kita tengah sembahyang isyak nanti, datang satu orang lelaki, katakan umur dia 40-an. Kita ingat dia datang nak sembahyang macam kita. Rupa-rupanya elok orang sujud, dia selak kain seorang-seorang. Yang jemaah pula ada jenis datang masjid tak pakai spender, jadi kecoh lah. Dia selak kain seorang-seorang orang tengah sujud. Ya, jadi tangkap. AJK tangkap, nak hantar kat polis. Dia kata, jangan hantar saya kat polis. Saya sebenarnya masih kanak-kanak lagi. Baru umur 3 tahun tapi terperangkap dalam jasad orang dewasa. Itu macam mana? Orang curi barang pun macam tu juga. Ya, saya sebenarnya tuan barang tapi saya terperangkap dalam jasad orang lain. Ini bukan kebebasan, ini kegilaan. Jadi ada perkara-perkara dalam akidah yang cabang
yang itu masih boleh diharmonikan. Ya, contoh ya, yang cabang ni adalah bukan perkara asas dan biasanya dalilnya tidak jelas. Tapi itu berkaitan dengan kepercayaan. Ya. Contoh sama ada Nabi Khidir alaihissalam masih hidup atau telah meninggal dunia. Dalil tak jelas. Ada dalil menunjukkan sepertinya telah meninggal dunia. Ada dalil kalau kita faham seperti masih hidup. Dari segi adat mustahil, dari segi akal harus. Dan memang terbukti ada makhluk-makhluk yang Allah panjangkan umur. Bahkan makhluk yang jahat seperti iblis panjang umur. Makhluk yang baik seperti Nabi Isa alaihissalam panjang umur. Jadi kalau Nabi Khidir pun termasuk yang panjang umur, tak mustahil. Itu kan bab kepercayaan, ya kepercayaan, tapi bukan perkara pokok. Tetapi bab Allah Taala, ya, adakah Allah Taala boleh beranak? Ya, adakah Allah Taala boleh bersatu dengan makhluk? Ya, adakah Allah Taala boleh berada pada makhluk? Ini perkara asas. Maka khilaf dalam perkara ini tidak dapat diharmonikan. Mana dalil? Nabi SAW bersabda, "Sataftariku ummati ila 73 firqah aw millah kulluhum finnar illa wahidah." Akan berpecah umat aku kepada 73 pecahan atau 73 jalan, kesemuanya akan masuk neraka. Kalau boleh diharmonikan, sepatutnya semua masuk syurga. Kan? Sebab harmoni. Tapi perpecahan yang berlaku dalam khilaf yang berlaku dalam perpecahan 73 ini, 72 masuk neraka. Tidak harmoni. Illa wahidah, muncullah ada exception, kecuali satu. Satu tu yang mana? Dalam satu riwayat Nabi SAW bagi tahu, ma ana alaihi wa ashabi. Yang berpegang seumpama pegangan saya dan juga sahabat-sahabat saya. Dalam riwayat yang lain, bila ditanya tentang al-firqatun najiyah, satu golongan yang selamat, Nabi SAW menjawab al-jamaah. Jadi disitulah datang istilah ahlus sunnati wal jamaah. Jadi ada khilaf yang masih tidak tergelincir daripada ahli sunnah wal jamaah. Ada khilaf yang menyebabkan orang itu terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah menjadi ahlul bid'ah, berdosa, wajib dia bertaubat, dan ada yang sampai terkeluar dari Islam, menjadi kafir. Saya bagi contoh tentang isu takdir Allah Ta'ala. Ini awal-awal dulu menjadi umat Islam berpecah. Adakah Allah Ta'ala menciptakan manusia dan juga apa yang manusia buat? Atau Allah Ta'ala ciptakan manusia tapi manusia buat sendiri perbuatan dia? Di sisi ahli sunnati wal jamaah, kita berpegang dengan dalil wahyu dan juga akal. Dua-dua ni kita pegang. Ada juga orang, ya, saya selalu sebut tapi di masjid ni saya belum sebut lagi, penyakit yang melanda ketara di zaman moden ni tersebar, penyakit BBAK. Dr. Dim pernah dengar BBAK? Tak biasa dengar. Mungkin di Taman Melawati tak ada lagi penyakit ni, tapi rasa-rasa ada kot. BBAK ni ringkasan kepada biak bodoh asal confident. Penyakit biak bodoh asal confident ni dah tersebar, kita tengok dalam internet, dalam Facebook, dalam WhatsApp. Dia bodoh tapi dia confident. Antara yang saya jumpa yang penyakit macam ni, dia datang dalam Facebook. Dia kata kepada, dalam urangan komen, dia kata, "Ustaz, saya dalam bab akidah, saya berpegang pada Quran dan Sunnah." Oh, Masya Allah, baguslah. Saya tak guna akal. Tu dah dapat detect. Dia ni kena penyakit dah. Penyakit bodoh tapi confident. Dia boleh confident cakap pegang Quran Sunnah, tak guna akal. Tidakkah Quran dan Sunnah yang memerintahkan manusia supaya menggunakan akal? Afala ta'qilun, kenapakah kamu tidak gunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapakah kamu tidak berfikir? Bahkan salah satu sebab orang masuk neraka tidak guna akal. Ahli neraka nanti dia mengeluh. Cuba tengok dalam surah Al-Mulk. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kan sekarang dah banyak masjid amalkan baca surah Al-Mulk. Hayati sama makna dia. Mereka ahli neraka merintih, kalaulah dahulu ketika di dunia kami itu mahu mendengar. Ada orang dengar pun tak mahu. Ya? Masjid ni rajin pula panggil ustazku. Untuk makluman pihak masjid, ada orang dengar ustazku pun dia tak mahu dah. Ustazku ke malam ni? Tak, pergi masjid lain lah. Tak mahu dengar pun. Padahal pun salah dengar dulu, tak setuju boleh angkat tangan, tanya ke bangkang ke. Ya. Au naqilu, atau kami menggunakan akal, tidaklah kami tergolong daripada ahli neraka. Maknanya salah satu sebab masuk neraka tidak menggunakan akal. Jadi kita itu menggunakan akal
dan juga naqal. Naqal tu makna wahyu. Wahyu jelas. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Berarti kita dan perbuatan kita ni adalah ciptaan Allah. Tapi ada golongan dia tidak boleh terima, iaitu golongan namanya Qadariyah. Golongan Qadariyah dia kata tak boleh macam tu. Kalau Allah cipta manusia dan perbuatan manusia juga Allah ciptakan, tak adil lah. Yang ni Allah ciptakan perbuatan baik masuk syurga. Yang ni Allah ciptakan perbuatan jahat masuk neraka. Kalau macam tu Allah tak adil. Yang betulnya Allah ciptakan manusia, lepas tu manusia buat sendiri perbuatan dia, automated. Itu apa maknanya? Maknanya berlaku banyak perkara dalam dunia ni bukan kuasa Allah. Orang tu salat tu bukan kuasa Allah. Orang tu bergaduh bukan kuasa Allah. Maknanya berlaku banyak benda dalam dunia ni yang manusia buat, Allah helpless. Allah hanya tengok saja, tak boleh buat apa. Bahkan kata golongan Qadariyah, oleh kerana Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia, maka Allah juga tidak tahu perbuatan manusia sebelum manusia buat. Bila manusia telah buat, baru Allah tahu. Maka tidak ada khilaf di kalangan ulama. Akidah ini bukan setakat tergelincir daripada landasan ahli sunnati wal jamaah, bahkan terkeluar daripada lingkungan Islam. Sebab menafikan kudrah dan ilmu Allah. Tidak ada khilaf. Ada satu golongan namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia banyak menggunakan akal, tapi kadang-kadang terlajak. Sampai akal tu jadi bercanggah pula dengan wahyu. Sepatutnya kalau kita guna akal dengan betul, dia selari. Akal dan wahyu ni dia seiring. Tapi Mu'tazilah tak. Dan dia lalu mengatakan Allah hanya mentakdirkan yang baik saja. Yang buruk-buruk Allah tidak takdirkan. Bahkan kalau Allah tidak takdirkan yang baik, sebenarnya Allah mentakdirkan yang lebih baik. Mesti Allah kena buat yang baik atau yang lebih baik. Sama juga. Berarti half of the things that happen to human being is beyond Allah punya kuasa. Yang baik dalam kuasa Allah. Yang buruk, Allah tak boleh buat apa-apa. Maka inilah Al-Imam Abu Hasan Asy'ari menggunakan hujah akal untuk membatalkan akal-akalan Mu'tazilah. Itu namanya akal-akalan. Jadi reka sendiri, akidah yang bid'ah. Imam Abu Hasan Asy'ari bertanya kepada bapa tiri beliau yang berakidah Mu'tazilah, apa nasib 3 orang? Satu meninggal dunia dalam keadaan mukmin dan taat. Yang satu lagi meninggal dunia dalam keadaan kufur dan maksiat. Yang ketiga meninggal dunia dalam keadaan belum balik, masih kanak-kanak dah mati. Apa nasib dia orang di hari akhirat? Jawab guru dia, yang mukmin taat masuk syurga, yang kafir maksiat masuk neraka, yang mati belum balik nak masuk syurga tak adil lah, belum beramal lagi. Nak masuk neraka pun tidak adil juga sebab belum buat maksiat lagi. Maka dia ni duduk di satu tempat, namanya manzilatun bainal manzilataini, satu tempat antara dua. Ini sudah satu bid'ah yang direka. Lalu tanya Imam Abu Hasan Asy'ari, kalau begitu, apa jawab Allah sekiranya budak tadi bertanya, ya Allah, kenapa engkau matikan aku sebelum aku balik? Tidakkah aslah, tidakkah lebih baik kau matikan aku selepas aku balik, aku dapat beriman dan beramal soleh, aku boleh masuk dalam syurga. Duduk kat luar kan tak best. Kita kat dunia ni pun, kalau orang lain semua duduk dalam aircon sambil minum-minum kopi, kita duduk kat luar beratur tengah panas kan, kita tak syok. Ini lagi tak boleh masuk syurga. Jadi kata Syekh Abu Ali Al-Jubai, ulama Mu'tazilah, Allah akan jawab, kerana aku tahu kamu ini kalau balik bukan jadi mukmin taat. Kamu kalau balik, kamu akan jadi kafir maksiat. Maka yang aslah, yang lebih baik, aku matikan kamu sebelum kamu balik. Maknanya selarilah dengan dakwaan mereka, Allah mesti kena buat yang baik atau lebih baik. Sebab dia nak ukur Allah dan kayu ukur manusia, ini masalah. Ramai orang sekarang ukur Allah dan kayu ukur manusia. Ada yang mengatakan, kalau kita kata Allah Ta'ala tak ada tangan, tak ada kaki, dia maknanya kita menyamakan Allah dengan orang cacat. Kan orang manusia kalau tak ada tangan, tak ada kaki, ya cacat. Tapi Allah bukan manusia. Kalau kamu guna logik yang sama, siapa yang mengatakan Allah tidak ada anak, berarti orang itu menyamakan Allah dengan orang yang mandul. Macam tu ke cara kamu berfikir? Padahal mengatakan Allah ada anak itu kufur. Tapi kalau ikut logik dia, bila kita menafikan anak bagi Allah, Allah tidak mungkin akan ada anak. Kamu menyamakan Allah dengan orang mandul. Tidak demikian. Tak boleh ukur Allah dengan kayu ukur manusia. Baik tak baik itu hanya pada kayu ukur kita. Allah memiliki segala-galanya. Terpulang Allah nak letak di mana? Isyak ya. Laluan azan, sambung balik. Okay.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung kisah perbualan ataupun dialog antara Al-Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala dengan bapa tiri beliau dan juga ulama Mu'tazilah Syekh Ali Al-Jubai tentang bid'ah dalam akidah yang dikatakan oleh Mu'tazilah Allah mesti buat yang baik. As-suluh. Kalau Allah tidak buat yang baik, berarti Allah buat yang aslah, yang lebih baik. Lalu bertanya tentang jawapan Allah sekiranya ditanya kenapa matikan sebelum balik, tidakkah lebih baik dimatikan selepas balik? Maka katanya akan dijawab, kalau lepas balik nanti jadi kafir dan maksiat. Maka lebih baik saya matikan sebelum balik supaya kamu tidak masuk neraka. Lalu Imam Ghazali bertanya lagi, kalau begitu apa jawab Allah sekiranya yang mati kafir dan maksiat tadi, yang masuk neraka tadi, bertanya kepada Allah, ya Allah, sebagaimana engkau tahu nasib budak tadi, kalau sudah balik akan jadi kafir dan maksiat, pasti engkau tahu nasib aku, bahawa aku kalau sudah balik jadi kafir dan maksiat. Kenapa kau tidak matikan aku sebelum aku balik, supaya aku tidak masuk neraka? Fabuhita asyikh, maka dia tak boleh jawab, sebab itu akidah yang bid'ah. Bila akidah tu direka-reka, dia akan ada contradiction. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah ianya bukan daripada Allah Taala, nescaya mereka akan dapati banyak sekali kontradiksi satu sama lain. Maka Al-Imam Abu Hasan Asy'ari declare di dalam masjid pada hari Jumaat, seraya memberi satu simbolik, membuka jubah beliau dan mencampakkan, mengatakan aku berlepas diri daripada pegangan Mu'tazilah sebagaimana aku membuang jubah aku ini. Jadi sebab itu beliau berhujjah, berdebat sehingga akhirnya fahaman Mu'tazilah ditinggalkan oleh umat Islam. Itu khilaf yang tidak boleh diharmonikan kerana ia membabitkan pada asas akidah. Ada misalnya golongan Jabriyah, mereka ini asalnya sudah bagus, seperti Ahli Sunnah wal Jamaah, menerima bahawa buruk dan baik apa yang berlaku semuanya takdir Allah. Tapi mereka membuat bid'ah menyalahkan takdir.
Nabi tak pernah ajar. Nabi yang ajar beriman dengan takdir, tidak pernah ajar menyalahkan takdir. Maka orang Jabriyah ni, misalnya kalau dia tak solat, kita nasihat dia. Bang, kenapa abang tak solat? Umur abang pun bukan muda lagi. Bawa-bawa lah solat. Kata dia, nak macam mana Ustaz? Saya ni memang Allah takdirkan tak solat. Dia salahkan takdir. Itu kalau Haji buat berani, tampar je. Tampar dia. Kalau kita tampar dia, mesti dia komplain. Dia kata ni ustaz apa tampar orang macam ni. Patutnya ustaz dakwah bil hikmah. Pandai pula dia. Dakwah bil hikmah kata dia, bukan tampar orang sana sini. Kita kata sabarlah bang, nak macam mana? Allah dah takdirkan saya tampar awak. Kalau awak tak faham, saya tambah lagi. Akhirnya tak jadi, bengkak juga muka aku, dia main Allah takdir, Allah takdir. Jadi itu akidah yang bid'ah, yang wajib ditinggalkan, wajib bertaubat. Sebab dia cuba bermain peranan Allah. Kita tak tahu takdir Allah. Kenapa kita nak mengatakan ini sudah takdir? Yang kita tahu hukum. Hukum Allah kita tahu. Wajib sembahyang, kita usahakan. Kalau haram buat satu benda, kita tinggalkan. Kalau kita tergelincir, kita bertaubat. Itu peranan manusia. Adapun apa yang akan berlaku itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh khilaf yang mustahil diharmonikan. Kita kena debat, kita kena hujah, kita kena tolak, kita kena terangkan. Ya. Jadi kadang-kadang orang kata, apa ustaz ni tak habis-habis berbalah. Bukan berbalah bang. Habis kata macam Nabi SAW dulu, berdakwah tu dia berbalah macam mana? Lagi parah sampai berperang. Kan? Khilaf antara tauhid dan syirik dahulu sampai berperang. Jadi bukan berbalah, tapi kita nak menerangkan kebenaran. Moga-moga ada sebahagian tu dapat diselamatkan. Tapi sebahagian memang macam itulah. Allah sudah takdirkan ada minhum syaqiyyun wa sa'id. Di kalangan manusia ni ada yang celaka nasib dia dan ada yang bahagia. Kita doakan, Allahumma ja'alna minas su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya al-mardudin. Amin. Baik. Sekarang kita pergi kepada khilaf yang boleh diharmonikan. Iaitulah yang dipanggil sebagai mazhab. Ya, ada orang dia kata ada banyak level lah. Zaman sekarang ni ramai yang saya kata tadi lah. Dia sebenarnya tak faham, tapi dia confident sembang. Dia cakap macam ni, cakap macam ni. Antara yang dia cakap, yang serius dia kata haram bermazhab. Ada satu madrasah di Kuala Pilah, Madrasah Ittiba'us Sunnah. Pengasas dia dulu almarhum Ustaz Hashim Ghani, tak silap saya. Beliau karang satu buku, tajuk dia haram bermazhab. Kerana Nabi suruh ikut Quran Sunnah. Tiba-tiba kita pergi ikut mazhab. Mana kita tak ikut arahan Nabi, maka ikut mazhab tu haram. Itu yang paling serius lah. Yang kurang sikit dia kata tak perlu bermazhab, sebab Quran dan Sunnah dah ada. Yang kurang lagi, dia kata kita bukan tak bermazhab Ustaz, tapi kita tak terikat. Mana mazhab yang dalilnya kuat, yang tu kita ikut. Kita cuba analisa. Yang mengatakan haram bermazhab, sebenarnya mereka mengharamkan apa yang telah diiktiraf oleh Nabi SAW. Jangan nak bohong lah Ustaz. Macam mana oleh Nabi iktiraf? Mana ada mazhab zaman Nabi? Dia jawabnya tu pula. Dia kena faham yang kita maksudkan mazhab di sini bukan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Memang belum wujud di zaman Nabi SAW. Yang kita maksudkan mazhab di sini adalah konsep bermazhab. Apa dia mazhab? Mazhab dari segi bahasa daripada perkataan zahaba yazhabu. Bahasa Arab yang paling basic lah. Maknanya pergi. Ya, zahaba Umaru ilal madrasati. Umar pergi sekolah. Tapi bukan mesti makna pergi. Dia ada makna lain. Zahaba yazhabu juga boleh bermakna berpandangan. Zahaba al-Imam Abu Hanifah ila kaza wa kaza, wa zahaba Imam Syafi'i ila kaza wa kaza. Imam Abu Hanifah berpandangan begini, Imam Syafi'i berpandangan begini. Jadi dalam konteks ini mazhab bermakna pandangan. School of thought. Jadi yang macam itu sudah berlaku di zaman Nabi SAW dan diiktiraf oleh Nabi SAW. Misalnya, dalam satu perjalanan, dua orang sahabat Nabi masuk waktu solat, mereka nak solat tapi tidak ada air. Maka pada masa itu mereka beramal dengan dalil ayat Al-Quran yang memerintahkan dalam keadaan demikian supaya bertayamum. Kedua-duanya bertayamum dan solat. Mereka teruskan perjalanan, jumpa air dan waktu solat masih ada. Ketika itu dalil tak jelas.
Kalau dah solat dengan tayamum, jumpa air kena solat lagi sekali ke tak payah? Bila dalil tak jelas, masing-masing berijtihad. Jadi satu orang sahabat, dia fikir sudah solat cukup. Solat dengan tayamum kan sah, kenapa nak kena ulang? Seorang lagi fikir, ya dengan tayamum tadi kan kerana darurat. Tak ada air. Sekarang air dah ada, waktu solat pun masih ada. Beliau berwuduk dan solat lagi sekali. Bila berjumpa dengan Nabi SAW, dikisahkan kepada baginda apa yang berlaku. Baginda SAW bersabda kepada yang solat hanya satu kali, asabtas sunnah. Lagu hang buat tu kena dengan sunnah. Ada perangai setengah orang zaman kita ni, kalau satu benda sunnah, hak satu lagi confirm bid'ah, sesat masuk neraka. Macam tu pula. Oleh kerana baca surah Kahfi malam Jumaat sunnah, baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Macam tu ke? Macam tu ke sikap Nabi SAW? Ya, oleh kerana hantar makanan di rumah orang mati itu sunnah, itu betul sunnah lah. Kalau ada orang mati, hantar makanan bagi ringan beban ahli keluarga, Nabi suruh. Tapi tidak semestinya kalau ahli keluarga secara sukarela, tak ada dipaksaan, nak bagi sedekah, niat bagi pihak si mati, tidak mestinya bid'ah. Dengan arti kata tidak mestinya benda itu dilarang. Jadi bila Nabi SAW bersabda kepada yang salat satu kali, asabtas sunnah, dah kena dah cara kamu buat tu. Nabi bersabda kepada yang salat dua kali, walakal ajru marratain, dan bagi kamu pahala dua kali. Maknanya Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan dalam perkara yang tidak ada dalil yang jelas. Dan ada kalanya ada dalil yang jelas, tetapi berbeza tafsiran. Kalau ni orang kata, kita pegang hadis lah Ustaz, senang. Ni duk pegang mazhab je jadi macam-macam ni. Loh, pegang hadis pun boleh jadi macam-macam juga. Dan hadis sahabat dengar sendiri dengan telinga dia, bukan macam kita anfulan sampai pada Nabi SAW dah. Sahabat dengar sendiri dengan telinga mereka. Nabi SAW bagi arahan, la yusalliyanna ahadunil asra illa fi Bani Quraizah. Bila Yahudi Bani Quraizah mengkhianati kepada Nabi SAW dan penduduk Madinah, kan masa itu peperangan, diserang oleh tentera bersekutu. Nabi SAW buat strategi parit, peperangan Khandaq. Jadi sepatutnya ketika bertahan sebagai penduduk Madinah, mereka akan bantu Nabi SAW. Tetapi sebaliknya, mereka bersekongkol dengan musuh untuk mengalahkan Nabi SAW. Selesai perang, Nabi SAW hantar askar. Sebab ini kalau dalam bahasa moden dia panggil treason, pengkhianatan. Treason banyak negara hukuman mati. Dekat Malaysia, setahu saya tidak ada kesalahan treason dalam penal code. Yang ada mereka istilahkan sebagai waging war against yang di-Pertuan Agong. Itu pernah digunakan terhadap kumpulan Al-Ma'unah dan pemberontak Sulu. Itu negara lain dia panggil treason. Oleh kerana ini mudarat dia besar, maka hukuman mati. Banyak negara hukuman mati. Dalam zaman Nabi hantar askar terus untuk serang. Tapi Nabi pesan, jangan seorang pun daripada hampa solat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Itu kan hadis. Jelas tak? Jelas dalil. Tetapi bila masuk waktu asar dalam perjalanan, sebahagian sahabat solat. Jangan sebahagian ingatkan, kan Nabi kata tak, jangan solat kecuali di kampung Bani Quraizah. Sahabat yang solat jawab tak, bukan maksud Nabi macam itu. Mereka solat. Yang sebahagian tunggu sampai di kampung Bani Quraizah baru solat. Waktu asar dah habis. Bila sampai berita itu kepada Nabi SAW, lam yu'annif wahidan minhum. Nabi tidak mengkritik seorang pun daripada mereka. Kenapa? Kerana walaupun dalil dah jelas, masih boleh berlaku penafsiran yang berbeza. Yang solat dahulu bukan engkar perintah Nabi, tidak. Tapi mereka memahami maksud Nabi itu, kamu jalan cepat. Kira-kira asar dah sampai sana. Itu maksud Nabi jangan sembahyang asar ke kampung Bani Quraizah. Iaitu target supaya asar dah sampai sana. Tapi kalau dah masuk waktu, ada dalil. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajipan yang berwaktu. So beramal dengan dalil Quran, sembahyang. Yang seorang lagi, yang satu kumpulan lagi beramal dengan zahir hadis. Kalau dalam jurisprudence kita panggil purposive and literal approach in interpreting the law. Ya, Nabi cakap tu law. Tapi nak interpret law tu masih berlaku dua mazhab, bayangkan. Dan Nabi tidak kritik salah satu. Nabi iktiraf dua-dua. Tiba-tiba kita nak haramkan mazhab? Tak mungkin. Baik. Yang kata tak perlu pada ikut mazhab pasal Quran dan sunnah dah ada. Senang kita ikut Quran sunnah lah Ustaz. Ikut-ikut mazhab ni payah. Hak ni kata lagu ni, hak ni kata lagu tu. Cuba tengok hang ikut Quran sunnah. Lagi banyak. Lah ni kita ada 4 mazhab. Masing-masing pergi pada Quran sunnah. Ada ribuan atau jutaan mazhab lagi. Paling tak, hang pergi pada Quran sunnah, hang jadi mazhab yang kelima, kata Ustaz Abdul Somad.
Tak ada sama Indonesia. Radio IKIM interview dia kata macam mana ni Ustaz? Ada golongan yang sekarang dia tak mau ikut mazhab, nak ikut Quran Sunnah terus. Tu dia orang mazhab yang kelima kata. Sebab bila dia pergi pada Quran Sunnah, tentu dia ada pandangan dia. Pandangan itulah namanya mazhab. Dan kita kena faham ayat yang mengatakan tak perlu ikut mazhab, ikut Quran dan Sunnah, dia terlepas pandang bahawa mazhab itulah hasil daripada ikut Quran dan Sunnah. Kenapa? Kerana bila-bila masa para alim ulama merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, akan berlaku salah satu dari dua kemungkinan. Only one of two possibilities. Kemungkinan yang pertama, bila ulama pergi pada Quran dan hadis untuk kenal pasti hukum, mereka semua memahami dengan kefahaman yang sama. Lalu mereka mengeluarkan fatwa yang sama. Semua ulama berfatwa sama saja. Ini namanya ijma', konsensus. Dan ijma' wajib diikuti, haram dilanggar. Ijma' ni kuat hujah dia. Tak boleh langgar sebab dah sepakat. Kemungkinan yang kedua yang tak jarang berlaku adalah ulama pergi pada Quran dan hadis, ulama ni faham begini, ulama seorang lagi faham lain, dan tak mustahil ada lagi ulama lain lagi fahaman dia, maka berlakulah yang kita bincang malam ni, khilaf. Dan setiap mereka akan mengeluarkan fatwa yang berbeza. Fatwa yang berbeza inilah namanya mazhab. So macam mana awak kata jangan ikut mazhab, hanya ikut Quran dan Sunnah? Padahal mazhab itu adalah produk daripada Quran dan Sunnah. Dan bahkan kadang-kadang berlaku pada ayat yang sama ijma' dan khilaf. Satu ayat boleh berlaku ijma', boleh berlaku khilaf. Saya bagi contoh firman Allah Taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini cerita tentang iddah. Perempuan kalau kena cerai dengan suami, dia ada tempoh iddah yang dia kena observe. Lama mana? Ulama rujuk pada Quran dan hadis. Quran dah sebut orang perempuan dicerai oleh suami hendaklah beriddah selama 3 quru. Maka ijma' ulama iddah perempuan yang merdeka adalah 3 quru. Tidak ada ulama kata 4, tidak ada ulama kata 2 misalnya, tak ada. Semua kata 3. Kerana salah satu tu memang makna 3. Masalah pada memahami perkataan quru. Quru ini plural jamak kepada Qur'un. Qur'un bahasa Arab yang ada 2 makna. Satu maknanya adalah haid, satu lagi maknanya adalah suci daripada haid. So dalam Quran maksud haid atau suci. Terpaksalah ulama ni bertukar lumus rujuk pada ayat Quran lain yang ada kaitan, kerana ayat Quran sama ayat Quran saling tafsir menafsirkan. Rujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan, kerana salah satu fungsi hadis adalah menerangkan makna ayat Al-Quran. Dan rujuk juga pada kaedah bahasa Arab. Saya masih ingat bisa belajar di UAE, subjek ayatul ahkam, sampai tengok adat makdud salah satu muannas, maka quru mesti muzakkar, kerana adat dan makdud di muzakkar muannas dia terbalik. Maka antara haidah dan tuhuru, tuhuru itu adalah muzakkar, maka maksud quru adalah suci. Sampai macam tu bincang punya bincang. Ulama mazhab Syafi'i memahami quru maknanya suci, keluar fatwa 3 kali suci baru habis haid. Ulama mazhab Hanafi kaji memahami quru bermakna haid, keluar fatwa 3 kali haid sudah habis iddah. Bayangkan, sama-sama rujuk Al-Quran, sama-sama rujuk ayat yang sama, sama-sama cuba memahami perkataan yang sama, masih berlaku mazhab. Macam mana kamu confident cakap ikut Quran hadis tak payah ikut mazhab? Bahkan kadang-kadang mazhab berlaku hanya dengan satu huruf je. Ayat wudu, bukan yang complicated sangat. Ayat wudu, idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Depa kata senang lah nak faham Quran hadis ni. Baca hadis ni macam baca kitab hadis, macam novel lah ibadah. La ilaha illallah. Baca hadis macam baca novel. Tapi kenapa ulama kata al-hadis mudillatun illa lil fuqaha? Hadis ini menjadi punca kesesatan kecuali pada orang-orang yang faqih. Al-Imam bin Wahb, seorang ulama, dia mengatakan, laula an qadani Allahu bimalikin wal Laits bin Sa'din la dalaltu. Kalaulah tidak kerana Allah Taala selamatkan aku dengan 2 orang, Allah selamatkan aku dengan Imam Malik, Allah selamatkan aku dengan Imam Laits bin Sa'ad, nescaya aku dah jadi orang sesat. Wih, macam mana tuan Imam boleh cakapnya ni? Tuan kan orang alim, mengaji hadis semua. Dia kata, betul. Saya mengaji banyak hadis, ribuan hadis saya mengaji dengan puluhan guru.
Akhirnya saya jadi heran, awak hadis ni lagu ni, awak hadis ni lagu ni. Jadi bengong. Hadis tu hadis lah, tapi nak memahami hadis tu saya jadi bengong. Akhirnya saya jumpa dua orang ulama ni, orang-orang faqih, Imam Malik dan Imam Lais kata, hadis ni ini tempat dia. Ni hang tinggal buh sini. Ni pasang dia. Ni oh macam tu. Ada pula baca hadis macam baca novel. Baca ayat Quran baru boleh jadi sesat. Ya, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan dalam Quran tu ramai jadi sesat. Bukan salah Quran. Salah cara dia memahami, berinteraksi dengan Al-Quran. Baik. Satu huruf, ya. Apa dia huruf dia? Huruf ba. Wamsahu biru'usikum. Kalau baca Quran sendiri pakai faham bahasa Arab. Iza kuntum ila solah tu dah kantoi dah. Iza kuntum fa'il madhi. Bila hang dah solat maka hang basuh kau lepas solat baru wudu. Kuntum fa'il madhi past tense. Dah idza kuntum ai idza aradtumus solah. Kan macam tu kefahaman dia. Bila kamu nak solat, bukan bila kamu dah solat baru ambil wudu. Tak ada ulama ajar macam tu. Faghsilu wujuhakum, okey. Sapu basuh muka. Wa arjulakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan hingga ke siku pun okey. Wamsahu biru'usikum. Kalau ikut terjemahan direct, maka sapulah dengan kepala kamu. Jenuh tahan kepala dekat pili, tu dia sapu. Awak hang lagu tu, wamsahu biru'usikum, sapulah dengan kepala kamu. Allah suruh sapu dengan kepala, kita silap duk sapu dengan tangan. La ilaha illallah. Tak ada ulama faham macam tu. Tapi dia baca pakai terjemah bi tu dengan. Wamsahu biru'usikum, apa makna ba? Kata Imam Syafi'i, ba li tab'id. Ba di situ maksudnya sebahagian. Sapulah sebahagian kepala kamu. Sebahagian tu dari segi bahasa, sekadar 3 helai rambut dah sah dikata sebahagian. Sebab tu dalam mazhab kita, kalau sapu kepala, cek sikit dah sah dah. Orang hak jaga remoh, seronok mazhab Syafi'i. Pasal tak kacau remoh dia. Baru bak rambut, tak tahu nak ambil wuduk, tak apa, cek sikit dah. Tapi kata guru kami, Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala, bukanlah serius, gurauan lah. Di akhirat senang nak cam orang-orang Malaysia, orang Indonesia. Pasal cahaya wuduk tu ada. Cahaya wuduk orang Malaysia Indonesia sikit lah. Sikit je. Arab penuh cahaya dia. Pasal mazhab Hanafi dia kata setapak tangan. Dalam satu hadis Nabi tolak kain serban, sapu atas kepala, sapu atas kain serban. Mana hak tolak tu mesti nak kena-kena. Setapak tangan baru sah, 3 helai rambut tak sah. Mazhab Malik mengatakan ba di situ ba zaidah. Ba tambah tak ada mana apa pun. Jadi takdirnya wamsahu ru'usakum. Sapulah kepala kamu, kepala semua sekali. Okey, kalau kita al-khuruj minal khilaf mustahab, sapu semualah, tak ada mazhab yang akan bertikai. Tapi kalau ikut mazhab kita sah. Bayangkan satu huruf berlaku 3 mazhab. Hang apa huruf pun tak faham. Lalah sapu dengan kepala jenuh. Jadi sebenarnya mazhab ini adalah natijah daripada usaha para ulama untuk memahami isi Quran dan hadis. Ada kalanya khilaf dalam memahami makna macam tadi kuru, adanya khilaf dalam menerima dan berinteraksi dengan hadis. Kalau Quran okeylah, memang ayat Quran dah confirm. Kalau hadis mutawatir pun confirm daripada Nabi SAW. Tapi selain daripada mutawatir, sebagai ulama kata ni sahih, ni kata dhaif, ni kata dhaif sikit boleh pakai lagi. Ni kata pula dhaif lah, tapi tak ada dalil lain lah daripada pakai kias pandangan sendiri, baik ambil hadis dhaif. Kurang-kurangnya ada kemungkinan daripada Nabi. Hadis dhaif ni bukan hadis palsu, masih ada kemungkinan daripada Nabi. Tapi kalau hang pakai kias, pakai analogi, itu hanya memang confirm bukan daripada Nabi. Itu fikiran hang sendiri. Itu pegangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Hadis yang dhaif itu lebih disukai daripada pandangan manusia. Sebab hadis dhaif itu masih ada kemungkinan hadis. Kalau tak ada hadis sahih lah. Kalau ada hadis sahih, pegang hadis sahih. Baik. Khilaf dalam memahami uslub Quran dan sunnah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Apa maksud la tu kan la nafi. Nafi apa tu? Nafius sihah atau nafiul kamal? Menafikan sahih semayang makna tak sah semayang, tak baca Fatihah. Itu mazhab yang kita pegang. Tapi ada mazhab kata bukan menafikan kesahihan semayang, tapi menafikan kesempurnaan. Bolehkah nafi sempurna? Boleh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman seorang kamu kalau kamu tak kasih
bagi saudara kamu barang yang kamu kasih buat diri kamu sendiri. Oh, apa yang jadi kafir? Kita tak sampai lagi martabat kita kasih pada saudara sama macam kita kasih diri sendiri. Dah. Lah di situ maknanya tak sempurna. Jadi dalam memahami uslub Al-Quran pun masih berlaku khilaf. Dan kadang-kadang khilaf dalam mengenal pasti hukum yang tak ada nas. Ni apa hukum masa PKP sembahyang jarak-jarak? Padahal Nabi suruh sembahyang rapat-rapat. Ada yang Tok Guru kata tak boleh. Pasal yang sembahyang rapat-rapat pun bukan confirm dapat COVID. Bukan benda yang pasti. Ada kata tak, walaupun tak pasti tapi kemungkinan tu ada. Menjaga nyawa tu dituntut. Benda tu tak ada nas. Adakah boleh kita suruh orang sembahyang jarak-jarak dalam keadaan macam itu? Maka boleh berlaku khilaf. Ini masih boleh diharmonikan. Kata sebahagian ulama, dalam keadaan macam ini kita berpendirian ra'yuna huwas shawab yahtamilul khata wa ra'yul akharin huwal khata yahtamilus shawab. Dalam bab khilaf yang boleh diharmonikan ni, kita berpegang pandangan kita betul. Bukan berlapan dada maknanya kita anggap pandangan kita salah. Sebab kalau ulama itu berpandangan-pandangan dia salah, dia wajib tinggal. Dia kena pergi pada pandangan yang betul. Maka ketika ulama khilaf, dia berijtihad, dia nampak pandangan dia betul. Tapi dia belah dada macam mana? Boleh jadi salah. Zaman sekarang ada orang tak, hak dia saja betul. Hak orang lain semua salah. Jenuh macam tu. Tak boleh harmoni. Sampai bila orang tak boleh harmoni? Time orang salah bukan main duduk hentam sampai berminggu-minggu. Time dia salah langsung tak mau ngaku. Apa salah kata minta maaf, salah sebut, boleh kan? Minta maaf. Jadi tak boleh macam tu. Ulama sendiri yang hebat, yang berijtihad pun mereka sampai kata pendapat saya ni betul tapi boleh jadi salah. Dan pendapat orang lain pada pandangan saya salah. Tapi boleh jadi depa betul. Kan senang macam itu. Itu ulama, apatah lagi kita yang hanya bertaklid saja. Baik. Jadi tadi ada disebut kalau ada soalan. Jadi slide saya ni masih ada tersisa baki. Tapi saya ingat kalau ada soalan mungkin saya perlu untuk meraihkan soalan tersebut setakat yang saya mampu. Kalau saya tak mampu, saya akan cakap wallahu alam, saya tak tahu, minta tangguh dulu. Kalau saya mampu, saya akan cuba jawab. Jadi saya reserve dahulu masa 15 minit ni untuk pada soalan. Kalau tak ada, baru saya akan sambung tajuk-tajuk sehingga habis sampai 9 suku insya-Allah. Silakan kalau ada tuan-tuan nak mengajukan sebarang soalan ataupun komen atau bangkangan dan sebagainya. Ya? Sihak. Sihak ni insya-Allah lah benda yang jelas lah. Dia kadang benda hak tak jelas ni kita perlu nak terang. Kalau sihak dia kata Allah tu Nabi itu Allah dah. Nak tahu apa lagi? Kufur lah. Dia menuhankan makhluk. Kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi insan yang sangat istimewa, yang mulia, tapi masih lagi namanya makhluk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi adalah hamba Allah. Tapi mulianya Nabi berbanding hamba Allah yang lain adalah Rasul. Bahkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidu waladi Adam, dalam satu riwayat Nabi SAW memberitahu ana Sayyidu waladi Adam. Saya penghulu, ketua pada anak Adam. Wala fakhar, tapi tidak sombong. Kalau mengatakan Allah makhluk, bawa pada kufur. Mengatakan makhluk Allah juga bawa pada kufur. Cuma mengatakan Allah makhluk ni kadang dia tidak soreh. Itu yang kita duk bincang tu, yang duk kata Allah di atas langit. Kafir tak? Belum lagi. Yang jadi kafir ni kalau mujassim soreh. Dia terus terang kata Allah lah, seketil macam tu. Bila kata Allah adalah langit, dia menggambarkan seolah-olah Allah berjisim. Dia mujassim tidak soreh. Maka tidak dikafirkan, tapi wajib diberikan akidah yang bid'ah. Ini masalah orang memahami Quran dan hadis tidak mahu ikut panduan para alim ulama. Misalnya baru ni kan ada dialog hadis jariyah. Nabi SAW tanya, Aina Allah? Allah di mana? Dalam riwayat tu, jariyah terjawab, Fis sama. Tafsirannya di langit. Jadi katanya ini dah dalil bahawa Allah bertempat di langit. Padahal ini termasuk dalam apa yang dipanggil sebagai mutasyabih. Perkataan yang sama-sama. Saya ada dalam slide yang saya sediakan.
dia daripada dua sudut. Satu dia panggil subut, satu dia panggil dilalah. Subut ni menjawab pertanyaan yang kata ni memang daripada Nabi ke bukan? Ya. Hak ni hang bawa ayat ni memang daripada Nabi ke bukan? Ni hadis ni memang daripada Nabi atau bukan? Menjawab subut dia tengok pada dua. Kalau bilangan perawi itu ramai, mustahillah seramai itu perawi pakat tersilap, pakat terlupa, maka itu pasti daripada Nabi. Itu namanya mutawatir. Mutawatir ni kalau Quran semua mutawatir. Maka Quran tak boleh ragu-ragu. Hak ni betul ke ayat Quran? Tak ada. Memang confirm. Hadis sebahagiannya mutawatir, confirm daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis ahad. Ahad ni bilangan perawi tak ramai, seorang dua orang. Seorang dua orang ni tak mungkin ke depa terlupa? Mungkin. Mungkin tak depa silap? Mungkin. Mungkin tak depa meriwayat dengan makna tapi tak sampai sebagaimana yang Nabi nak sampaikan. Mungkin. Jadi ada keraguan. Bila hadis ahad ada keraguan itulah ulama hadis terpaksa kerja lebih. Kerja lebih macam mana? Paksa kaji pula kualiti perawi tu. Dobit ke, siqah ke macam mana. Buat ingatan tak bagus ya. Dan kaji sanad. Kod terputus di mana-mana. Orang tu tabi'in. Tapi riwayat terus pada Nabi. Mana sahabatnya? Jadi hadis mursal. Atau putus di mana-mana. Maka secara ringkas, kalau kualiti perawi bagus mengikut penilaian perawi pengkaji hadis dan sanadnya tidak terputus, maka kemungkinan besar itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya hadis sahih. Oleh kerana kemungkinan besar daripada Nabi, wajib beramal. Tapi kalau ada masalah pada perawi ataupun sanad terputus, maka kemungkinan hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebagus hadis sahih. Maka itu diistilahkan sebagai hadis dhaif. Dan itu ulama kita benarkan beramal dengan hadis dhaif yang bukan maudhu' lah ya, bukan hadis palsu. Tapi dhaif dalam beberapa perkara seperti fadailul a'mal. Jadi tak sadut kecoh lah baca Yasin malam Jumaat tu. Ada hadis dia. Man qara'a surat Yasin lailatul Jum'ati ghufira lahu au asbaha maghfuran lahu. Siapa baca Yasin malam Jumaat, dia akan diampunkan dosa dia. Tapi hadis tu dhaif. Berarti masih ada kemungkinan Nabi kata, ada kemungkinan Nabi tak kata. Maka ihtiyatan, berjaga-jaga, orang yang nak fadilat diamal. Kalau Nabi kata dapat fadilat. Kalau Nabi tak kata masih dapat pahala baca Yasin. Itu namanya ihtiyat. Macam orang yang memandu over speed limit. Bila tengah memandu, orang Kelantan kata sepak senai, nampak orang bagi beam. Automatik kita akan slow down. The fact that kita slow down bila orang bagi beam, sebenarnya kita dah beramal dengan konsep ihtiyat tadi, berhati-hati. Padahal orang bagi beam belum tentu ada speed trap. Boleh jadi dia bagi beam sebab dia nak memotong. Boleh bagi dia jadi beam sebab tersilap. Saya pernah macam tu. Sebenarnya saya nak pasang air wiper, tapi sebab kereta kan kadang lain-lain. Awak tak keluar air ni. Orang depan dah kalut dah pasal apa? Dia nak beam aku. Apa masalah? Jadi macam-macam kemungkinan. Tapi walaupun macam-macam kemungkinan, kita berhati-hati. Sebab biasa juga orang bagi beam nak bagi tahu kata ada speed track, maka kita slow down. Itu the idea behind kenapa ulama membenarkan beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul a'mal, targhib menggalakkan, tarhib menggerunkan, cerita tentang kelebihan manusia. Itu lagi kecoh. Jakim siarkan kisah terpadamnya api yang menjadi sembahan di Parsi ketika lahirnya Nabi SAW. Teruk posting tu kena kecam dengan netizen. Netizen mufti semua sekarang ni, jangan main-main pakai hadis semua. Dia berkata apa punya Jakim ni bawa hadis macam ni. Loh, itu kan dhaif. Dhaif aja cuma ceritakan kelebihan orang, kelebihan tempat dan sebagainya, kelebihan amal, boleh. Kerana itu nak cerita istimewanya Nabi SAW. Jadi tidak macam nak tetapkan hukum hakam halal haram, itu kena sahih atau hasan. Ataupun nak tetapkan sah batal, itu kena sahih ataupun hasan. Tapi ini hanya kelebihan, memang confirm Nabi berkelebihan. Tinggal lagi padam tak padam api, no big deal. Kalau betul, betul lah. Tetap Nabi berkelebihan. Kalau api tak padam pun, tetap Nabi SAW berkelebihan. Jadi sebab dalam bab tafsir, dalam bab kelebihan beramal, dalam bab manaqib, sah hidup riwayat kelebihan manusia, para ulama tasahul, mereka lenient, tidak strict dalam berinteraksi dengan hadis. Baik, jadi sihab tu sangat jelas ya, bahawa
akidah yang menuhankan makhluk itu adalah akidah yang batil, tidak boleh diharmonikan. Mana pihak berkuasa kalau mampu dia kena ambil tindakan. Lagi ada 9 minit lagi. Sila. Oh, soalan dia. Kalau orang tu dia pergi kata Allah tu alam ghaib. Allah tu alam ghaib. Adakah wajar untuk kita bersangka baik pada dia? Pertama kita kena lihat dahulu beza antara qaul dengan qail. Al-qaul qaulu kufri. Percakapan itu adalah percakapan yang kufur. Sebab alam by definition adalah makhluk. Alam ni ma siwallah. Apa sayang pada Allah tu namanya alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan sekian alam. Tiba-tiba Allah pula alam. Bukan. Alam ghaib ke alam syahadah, Allah bukan alam. Tapi qail akan jadi kafir. Itu persoalan husnuzan tadi. Maka asal orang Islam tidak mudah dikafirkan. Boleh jadi dia tergelincir lidah, slip of the tongue, sabqul lisan. Boleh jadi dia tak faham istilah. Dia tak perasan bahawa alam tu bermaksud makhluk. Kan dulu ada satu orang perempuan, dia kata Allah adalah makhluk halus. Tapi bila orang dah condemn dia, rupanya dia tak faham. Dia tak faham istilah makhluk tu tak boleh guna pada Allah Ta'ala. Dan dia mohon maaf lah atas kesilapan dia. Jadi kita boleh bersangka baik, tapi kena tengok konteks juga. Ada kalanya konteks tu payah nak bersangka baik, maka orang tu kena bagi penjelasan lah. Dia kata minta maaf, saya memang takkanlah saya yang ada PhD ni nak kata Allah makhluk. Orang tak ngaji PhD pun tahu kata Allah bukan makhluk. Saya tersilap cakap, boleh. Tapi kalau duk kata mereka tak faham, mereka sepatutnya ada kalimah yang mahzuf di situ. Oh, kan ada bahasa Arab ni dia kena takdir perkataan di situ. Bila saya kata Allah alam ghaib, bukan saya maksud Allah tu alam ghaib. Saya nak kata Allah berbicara alam ghaib. Tu macam kona jauh sangat kot. Pasal hang duk cerita lagi alam neutron, alam proton, alam macam-macam. Adakah Allah berbicara alam neutron, alam proton? Tak payahlah kona jauh. Habaklah kata tersilap. Tu jangan jadi orang tak seronok nak sangka baik tu. Pasal hang banyak kona sangat. Habak terus-terang manusia kan bukan maksum. Hang pun selalu sebut manusia tak maksum. Awak payah sangat nak kata saya tersilap. Dan kita pun tak akan menyangka dia kata Allah makhluk. Mungkin dia ada pegangan-pegangan yang tak sama dengan kita, tapi sampai nak kata Allah makhluk, saya tak fikir macam tu. Tapi dia kena perbetul lah. Kerana kalimah tu zahirnya kufur. Mengatakan Allah alam, sama ada alam ghaib atau alam syahadah, kalimah tu kalimatul kufri. Wallahu a'lamu biqailihi. Tapi adakah yang betul-betul jadi kafir tak? Itu kena siasat. Dia kata tak lah. Saya tak maksud macam itu. Saya maksud macam lain. Maka tidak jadi kafir. Itu juga berlaku kepada syatahatus sufiyah. Lontaran-lontaran yang keluar daripada orang-orang sufi yang dalam keadaan zuhd, dia keluar perkataan yang zahirnya kufur. Adakah kita mengkafirkan dia? Tidak. Kerana dia dalam keadaan yang dimaafkan. Bukan ideal tidak. Ada orang ingat, oh macam tu, sahabat pun tak pernah macam tu. Ya, itu tidak ideal. Keluar cakap-cakap yang kufur itu tidak ideal. Tapi sampai dia jadi kafir, dia kena tutur dengan sedar, sengaja dan tahu. Tapi kalau dia tak sedar. Dan kadang-kadang kalimah tu boleh jadi double meaning. Macam ma fi jabati illallah. Kan zahirnya kufur. Sebab tak ada dalam jubahku kecuali Allah. Okey, hang Allah lah dalam jubah hang lah. Hang tu Allah. Tapi kadang-kadang dia cuma nak exaggerate something yang macam ma fi qalbi illallah. So masih ada ihtimal maksud dia. Dan ada orang dia kata aku cari Allah di Mekah dan di Madinah, something like that lah. Atau depan Kaabah, aku cari Allah di Mekah depan Kaabah, aku jumpa Allah dalam rumah, kata dia. Zahir kalam tu kufur. Sebab Allah bertempat dalam rumah. Tetapi boleh double meaning, maksudnya aku mencari ma'rifatullah. Ketika aku di depan Kaabah, Allah tidak kurniakan.
Tapi ketika aku duduk di rumah, ketika Allah kurniakan makrifah. Jadi tidak mudah kita itu mengkafirkan seseorang semata-mata dengan kalam yang zahirnya kufur. Contoh dalam hadis, Nabi SAW cerita tentang seseorang yang kehilangan binatang tunggangan di padang pasir. Lalu dia berjumpa, dah macam dah give up dah, jumpa. Punya seronok dia jumpa binatang tunggangan dia kata, Allah, engkau hamba-Ku, aku Tuhanmu. Jadi boleh jadi orang dalam keadaan tak sedar dia menuturkan kalimah yang kufur, tapi dia tidak jadi kafir kerana dia tidak meniatkan maksud daripada kalimah tersebut. Wallahu a'lam. 3 minit kita pasal kalau 3 minit saya better buat penutup lah kena. Dia kadang-kadang orang dia tak cik dia main 10 minit tu dia tanya soalan yang mudah tapi jawab payah. Saya kena dekat Penang. Soalan terakhir, Ustaz boleh terang tak pasal Wahabi? Itu dia. Saya kata soalan cik ni boleh buat seminar setengah hari. Cik bila tanya hujung-hujung macam tu payah saya nak jawab. Jadi elok saya penutup saja sebagai penutup tentang isu khilaf ini. Boleh atau tidak diharmonikan, maka kita katakan ada jenis-jenis khilaf yang boleh diharmonikan, macam khilaf dalam perkara furu', perkara cabang, dan kita tidak perlu merasakan kita ni sudah sampai mujtahid. Ada orang bila dia ada PhD, dia rasa, saya pegang mana dalil yang kuat. Baik, ini penutup dia. Bila ada khilaf yang boleh diharmonikan, khilaf yang tak boleh harmoni itu kita dah jelas, bab usul. Bila ada khilaf yang boleh diharmonikan ini, berlakulah yang dinamakan mazhab. Maka orang bila dia kata saya tidak bermazhab, tak mungkin. Ada 3 pilihan dalam bab bermazhab. Pertama, kita bermazhab ikut pandangan guru kita. Yang mana guru kita ni mengambil daripada guru dia. Dan mengambil pada guru sampai kepada misalnya murid Imam Syafi'i, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada guru Imam Syafi'i, sampai kepada tabi'in dan juga sahabat, dan sampai kepada Nabi SAW. Ini satu pilihan yang pertama. Sebab kadang orang tanya, dia kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Jadi kita nampak pasal apa dia salat lain. Salat lagu tu, nak salat macam Nabi salat. Bagus ya. Tapi hang bila nampak Nabi salat? Hang kata hang sembahyang lagu tu pasal nak ikut Nabi. Nabi pesan suruh salat macam lihat Nabi salat. Hang lihat Nabi salat bila? Minggu lepas ke tahun lepas? Saja nak tahu. Realitinya tak ada antara kita yang lihat Nabi salat. Maka yang cara pertama tu, cara yang sanad bersambung. Yang lihat Nabi salat kan sahabat. Maka cara solat kita pastikan sanad bersambung sampai kepada sahabat. Itu hanya tinggal 4. Iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab-mazhab yang lain, mazhab Imam Laith, mazhab Imam Sufyan As-Sauri, mazhab Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullah alaihim, takdir Allah pupus. Tak sampai, tak boleh aman. Kalau nak yang bersambung lah. Ada orang tak, dia kata macam ni, saya bukan apa, saya ni nak tengok hak mana dalil kuat lah. Jadi saya tu ikut yang pensyarah saya kata. Pasal dia ada PhD, Imam Syafi'i tak ada PhD, saya lebih selesa dengan pensyarah saya. Jadi kalau dia kata dalam masalah ni pendapat Imam Syafi'i kuat, saya ikut. Kalau dia kata dalam masalah ni tak, mazhab Syafi'i tak kuat, mazhab Hanafi kuat, saya ikut. Sebab saya nak ikut yang mana kuat. Tak, sebenarnya hang bukan ikut yang mana kuat. Hang bermazhab dengan mazhab pensyarahan. Pasal apa yang dia kata kuat, hang ikut. Hang sedang taklid kepada pensyarahan. Jadi hang punya pasal lah. Tapi hang jangan duk condemn orang yang ikut ribuan ulama yang taklid kepada ulama-ulama yang lebih hebat. Sehebat-hebat pensyarah hang rasa tak ada ratus ribu hadis dalam dada kot. Imam Nawawi bila ijtihad memang ratus ribu hadis tu ada dalam dada sekali dengan perawi. Kita masih terpaksa guna aplikasi untuk cek hadis. Tapi tak apalah, itu hang punya pilihan lah. Tapi hang nak kata tak bermazhab, tak. Hang sedang bermazhab dengan mazhab pensyarahan. Pilihan ketiga dan terakhir. Terakhir tu segar balik, hak tidur bangkit nak habis dah ni ceramah. Tengok yang terakhir. Pilihan yang ketiga dan terakhir, orang tu kata macam ni, saya ni Ustaz, saya jenis tak taksub punya orang. Saya tengok kalau pandangan Imam Syafi'i selari yang Quran hadis, saya pegang. Tapi kalau pandangan pensyarah saya sekalipun, kalaupun dia ada PhD, tapi kalau saya lihat pandangan dia tidak selari Quran hadis, saya tinggal. Saya jenis tak ada taksub punya orang. Tak. Hang paling taksub sekali. Hang taksub dengan pendapat hang sendiri.
Tu dia hang pula boleh ikut Imam Syafi'i punya pandangan selagi tak kuat hadis, banyak mana kuat hadis hang sampai. Banyak mana kaedah istibat yang hang tahu. Usul fiqh hang mengaji tak kat mana? Ya, nahwu balaghah hang pandai ke? Tahkan fa'il maf'ul pun tak tahu beza. Kan? Jadi hang inilah yang barangkali dimasukkan dalam hadis ajrukum 'alal futya ajrukum 'ala nari jahannam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berani di kalangan kamu nak masuk neraka, itulah yang paling yang paling berani di kalangan kamu berfatwa, itulah yang paling berani untuk masuk neraka jahanam. Jadi orang yang tak ada ilmu, tak tahu dia nak berfatwa kata ni kuat ni tak ikut dalil, itu risiko sangat tinggi. Jadi kita simpulkan dalam keadaan yang ada khilaf di kalangan ulama ni, dengan kemampuan yang kita ada, kita mengaji betul-betul satu mazhab dan kita taklid mazhab itu dalam bab fiqh. Dalam bab akidah kena tahu dalil. Dan dalil akidah tak payah mana. Dalil Allah Ta'ala wujud, tengok alam ni dah tahu. Nak baca qul Allah dah tahu Allah wujud. Allahu khaliqu kulli syai' dah tahu Allah wujud, Allah Maha sempurna. Tapi kalau fiqh payah nak tahu dalil. Dan dalil tu bukan senang nak istinbat hukum. Ibarat Quran hadis tu lautan yang penuh dengan mutiara, tapi hanya penyelam mutiara yang mahir yang mampu untuk keluarkan. Kalau kita yang tak tahu menyelam ni, tak tahu saya nak ambil daripada sumber terus, tak mau ambil pada kedai ni, pergi terjun masuk laut, pas seminggu nak terjun cari dia pula tak timbul-timbul ya. Jadi ada orang sesat dalam lautan Quran hadis. Bukan salah Quran hadis, tapi dia tidak ahli, dia cuba mencubakan diri. Yang terakhir, zaman dulu ada ulama yang hebat, Allah berikan dia mahir 4 mazhab dan dia akan beramal dengan satu mazhab. Yalah, baca kunut misalnya, ada 2 pandangan, sunat tak sunat, habis hang nak amal semua macam mana? Hang baca ke tak baca? Akhirnya amal satu juga. Walaupun dia alim 4 mazhab, dia akan amal satu. Zaman kita ada orang satu mazhab boleh tak pandai, tahu sikit-sikit lah, tu dia nak amal 4 mazhab. Itu namanya angan-angan mak jenis. Jadi dalam kita menepi khilaf ni, ikut ulama itu jalan yang paling selamat. Ahli sunnati wal jamaah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Fadil Ustaz Abu Fadil dengan sekiranya beliau oleh Fakir Mas, dan insya-Allah jangan lupa jadi kita pada esok pagi cuti umur